untuk mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sentiasa mendapat petunjuk. Ada sahabat-sahabat kita kat luar sana tak sempat nak datang. Ada yang tengah sibuk untuk pilih PM pun ada kan. Cuma kita PM tepi je. Kita tak PM kat tengah kan. Kita PM tepi je. PM ni dia datang sebelah petang. Sebelah pagi AM. Sebelah petang dia jadi PM kan. Sebelah petang kita dah PM dah kita ni kan. Okay, jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah memberikan kepada kita barisan-barisan kepimpinan yang mana mereka ni nakkan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila mereka ni memimpin, Islam itu dapat ditegakkan dengan sebaik. Tak kisahlah daripada mana-mana pihak kan. Jadi itu yang sebagai orang Islam melihat dalam konteks Islam tu yang tu yang perlu dilihat lah. Benda penting Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik lah untuk negara kita insya-Allah. Okay, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Untuk malam ini pengajian kita di bawah disiplin ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni ialah ilmu bacaan Al-Quran. Kita sambung pengajian kita yang lepas. Sebelum kita refresh balik lah. Sebulan sekali tak ingat kan, sebulan sekali lupa dah kan. So qiraat ni ada nama dia qiraat 10. Ada 10 yang kecil, ada nama dia 10 yang besar. Qiraat 10 yang besar, 10 yang kecil. 10 yang kecil ini dia panggil sughra. Sadrin sughra. Sughra, asyarah, 10 tu asyarah. Asyarah sughra. Kalau besar ni dia sebut sebagai qiraat asyarah kubra. Kubra. Asyarah sughra, asyarah kubra kan. Kalau qiraat yang 10 yang kecil ni dia terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan sebagai qiraat 7. Qiraat 7 ni yang disebut sebagai Tariq Syatibi. Syatibi lah. Syatibi. 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 Qiraat 7 Syatibi. Kemudian ada nama dia yang 3. Ni 3 ni disebut durrah. Durrah. Jadi 7 campur 3 ni campur dengan ini, maka dia jadilah qiraat 10. 10 yang kecil. Okey, kemudian kalau 10 yang besar ni dia memang satu je. Ni daripada Tariq dia kata tayyibah. Tayyibah. So dia ada 10 yang kecil. 10 yang kecil ni merangkumi Syatibi dan juga Durrah. Qiraat 7 dan qiraat 3 jadi 10. Kalau 10 besar ni satu je. Qiraat 10 yang besar tu nama dia Tayyibah. Kalau 10 besar ni Kubra. Yang kecil ni Sughra. Apa beza antara kecil dengan besar ni? Dari sudut jalur periwayatan dia. Kalau yang kecil ni dia punya periwayat dia seorang je. Daripada satu, kemudian dia turun satu seorang, turun seorang, turun seorang. Kalau yang kubra ni beza dia, dia mungkin daripada seorang itu dia akan turun jadi 2 orang. Daripada 2 orang tu dia akan turun lagi. Mungkin jadi 3 orang kat sini. Kemudian mungkin sini dia jadi 4 orang. Dan benda ni dia akan turun makin banyak menyebabkan wajah bacaan tu jadi banyak. Itulah rangka nak bagi nampak qiraat dia tu Okey, dan apa yang telah kita bincangkan, kita telah membincangkan qiraat yang 7 dan 10 ni, 10 yang kecil dan 10 yang besar ni kita dah baca dah daripada surah Al-Fatihah. Asyarah sughra dengan asyarah kubra bagi surah Al-Fatihah. Kita dah baca dah. Maksudnya dekat sini setiap satu orang imam ni yang 7 ni, setiap satu ni dia ada 2 riwayat. So 7 darab 2 sini ada 14 riwayat. Yang sini 3 orang imam qiraat dia ada 6 periwayat. 6. Jadi setiap satu imam tu dia ada 2 orang periwayat. So sini 14 campur 6 jadi 2. Semuanya ada 20 riwayat. So 10 yang kecil ini ada 20 riwayat. Supa juga 10 yang besar ni
dia ada 20 riwayat. Orang dia adalah orang yang sama. So kita refresh balik. Okey, jadi ini yang dah kita baca ni. Kita tengok balik. Daripada sini kita dah baca Tariq Syatibi ni semua pengajian kita, dan kita dah ambil semua wajah-wajah bacaan itu. Kita dah sampai, dan pengajian kita yang terakhir dekat sini. Ni. Kita masuk 17 bulan 10. Ni kuliah kita yang terakhir. Pada bulan lepas. Kita dah masuk, habis dah 20 imam tu. Kita dah habis 10 imam, 20 riwayat, sama ada Syatibi ataupun Jazari ataupun Durrah, semua kita dah ambil bagi surah Al-Fatihah. So malam ni kita akan tengok riwayat syaz pula. So dalam qiraat ini ada yang disebut sebagai dia qiraat yang qiraat ni ada disebut sebagai standard kita biasa dengar. Kalau qiraat ini qiraat ni dia ada disebut standard, orang kata mutawatir. Mutawatir maksudnya bentuk bacaan ni biasa kita baca lah ni. Kemudian yang kita belajar 20 riwayat ni semuanya mutawatir. Kemudian dia ada satu lagi, dia pecah kepada syazah. Yang syazah ni saya dah sebut dah pada bulan lepas, dia ada 3 syarat untuk dikatakan sebagai Quran ataupun qiraat ini. Dia mesti dari sudut betul kullu ma wafaqa wajhan nahwi, dari sudut dia kena bahasa Arab. Kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi, resam tulisan dia resam Usmani. Wasaha isnadan huwal Quranu. Dia yang ketiga ialah sah sanad, kena bahasa Arab, bertepatan dengan resam Usmani, dan juga sah sanad. Apabila 3 syarat ni, maka dia akan jadi qiraat yang mutawatirah. So mutawatirah ni dia kena ada 3 syarat. Yang pertama apa dia? Ada bahasa Arab. Yang kedua, dia ada resam Usmani. Dan yang ketiga, sah sanad. 3 syarat ini disebut oleh Imam Ibnu Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu fa hazi salasatu al-arkanu. 3. Ini sebagai rukun lah. Rukun. Ini rukun. Rukun dalam Quran, rukun dalam qiraat. Kalau kita nak baca Quran yang kita baca sekarang ni, dia kena, maksudnya dia bertepatan dengan 3 rukun ni. Kalau kita baca mana-mana wajah qiraat, kena ada 3 rukun ni, baru boleh baca, baru benda tu mutawatir. Ini. Kalau orang belajar hadis, lain mutawatir dia. Orang belajar hadis, dia akan tengok sanad dia sampai berapa tabakat. Mutawatir ni maksudnya diriwayat daripada satu generasi kepada satu generasi, yang mana mereka ni ramai, mustahil mereka ini bersama-sama nak mendusta. Itu maksud mutawatir. Daripada satu generasi kepada satu generasi, maksudnya generasi sahabat Nabi bagi ajar sahabat ajar sahabat, ajar tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Bila dikatakan mutawatir, so setiap level itu dia ramai. Kalau ulama hadis dia kata paling kurang 4 orang, ada yang kata 4 orang, ada kata 5 orang, ada kata 10 orang, ada kata 20 orang. Ada berbagai-bagai pendapat yang mengatakan istilah mutawatir tu kena berapa orang setiap level. Itu dalam hadis, begitu. So ada pandangan-pandangan dia. Istilah mutawatir ni tak digunakan oleh ulama hadis. Dia asal dia digunakan oleh ulama-ulama kalam. Orang belajar ilmu akidah ni, dia yang gunakan perkataan mutawatir mula. Kemudian baru ulama hadis pakai. Orang belajar qiraat, Quran ni pula pun pakai juga. Tapi definisi dia berbeza. So dalam kita baca qiraat ni, dia kan ada 3. Bahasa Arab yang pertama, kemudian resam Usmani, tulisan itu berdasarkan tulisan mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman, dan juga yang ketiga sah sanad. Ada sanad tu betul sampai kepada Nabi SAW. Maka ada 3 ni, secara otomatik ulama mengatakan, jumhur mengatakan dia adalah bacaan yang mutawatir. Okey. So ada mutawatir, ada
syazah. Kita akan masuk syazah hari ni. Kemudian saya nak bagi lagi gambaran lain. So, qiraat ini ada ulama pecah mutawatir, ada syazah. Okey. Kemudian ada juga ulama yang dipecahkan qiraat ini kepada disebut sebagai bagus. Ada ulama dipecahkan kepada qiraat ni. Qiraat ada dipecah kepada diterima. Ini pecahan yang lain, ulama lain pula. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ditolak. Dia pecah. Ni dipanggil ni maqbulah. Ini maqbulah. Maqbul. Ini mardudah. Mardudah. Maqbulah diterima, mardudah ni ditolak. So ada ulama pecah macam tu. Yang mana maqbulah ni, kalau diterima, ni ada 3 syarat tadilah. Syarat tadi sebut. Kemudian ada yang disebut sebagai qiraat ini ada dipecahkan lagi. Qiraat ni kepada dia termasuk, maksudnya maqbulah dengan mardudah di sudut bacaan. Bacaan yang boleh dibaca dalam salat. So ulama dia dipecahkan ni, qiraat ni ada yang disebut sebagai tafsiriyah. Tafsiriyah. Tafsiriyah ialah apabila satu-satu wajah bacaan yang Nabi ajar sahabat, sahabat ni dia salin wajah bacaan tu, tiba-tiba Nabi syarah kan. Jadi dalam sahabat dia menyalin salinan Quran dia tu, dia ada tambah syarah-syarah yang Nabi sebut. Itu disebut sebagai tafsiriyah. Qiraat tafsiriyah. Di ayat Quran dia ada tambah dengan kata-kata Nabi. Tafsiriyah. Ada juga disebut sebagai mudrajah. Mudrajah. Mudrajah ni juga dia ada penambahan daripada daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Maksudnya kalau yang tafsiriyah ni dia merujuk kepada penafsiran Nabi direct. Nabi carahkan terus, jadi dia sambung ayat Quran tu, nampak. Jadi bila orang belakang buat kajian, dia kata, oh ini tafsiriyah bukan ayat Quran. Ada mudrajah ni, ada yang disambung. Ada ulama kata ini sebenarnya ayat Quran juga. Sebahagian daripada ayat Quran. Ada ulama kata bukan, ini merupakan tafsiran kepada ayat tersebut. So ulama khilaf dekat situ. Adalah berbagai-bagai pandangan. Tetapi kedua-duanya, jenis tafsiriyah dan juga mudrajah ni, dia tak ada dalam rukun yang kedua. Rukun kedua tadi apa? Satu, bahasa Arab. Kedua, dia mesti resam Uthmani. So dua-dua dalam resam Uthmani tak ada yang tafsiriyah dengan mudrajah ni, dia tak ada. Kan? Kalau orang belajar hadis, hadis sahih ada, hadis dhaif ada, hadis hasan ada, hadis aziz ada. Macam-macam orang belajar hadis kan. Belajar qiraat ni pun ada sebenarnya pecahan-pecahan dia tu. Ada maqbulah, mardudah, tafsiriyah, mudrajah, ada bahagian dia. Ada juga disebut sebagai qiraat yang maudhu'. Maudhu'. Maudhu' ni dia macam hadis juga. Maudhu' ni yang direka-reka, yang dicipta-cipta. Ada juga maudhu'. Ada juga bahagian dia. Cuma orang tak tahu, tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Tapi maksudnya kalau kita belajar proper, kita akan jumpa setiap satu tu bahagian-bahagian dia. Nak bagi nampak lah, tuan-tuan nampak dia ke kerangka itu. Okey. Kemudian baru kita masuk. So kita masuk malam ini nak tengok surah Al-Fatihah aja, dia punya syazah dia tu. Maksudnya satu ada yang mutawatir, kemudian ada yang syazah. So riwayat yang syazah aja kita nak tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah aja ada berapa tempat yang wajah yang syazah. So rukun-rukun bacaan tadi saya dah katakan ada tiga rukun bacaan ya. Rukun bacaan ya. So ada 3 rukun bacaan. Okey, kemudian ini kalau dari sudut syazah ni, tadi saya katakan ada mutawatir, ada syazah. Syazah ni secara formal, ada seorang ulama nama dia Al-Imam Ibnu Jazari. Tadi kita katakan ada 10 yang kecil, 10 yang besar. 10 yang besar tu, yang taibah tu ditulis oleh Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari ni dia buat pula satu karya lain.
Dia buat penulisan berkaitan tentang qiraat yang namanya qiraat syazah. Apa yang dia buat? Yang Imam Ibn Jazari ni, dia pilih 4 orang imam. Setiap satu imam tu ada 2 orang perawi. Nak dinamakan sebagai qiraat syazah. Sebenarnya wajah syazah ni banyak sangat. Tapi dia hanya pilih 4 orang imam, dan setiap satu imam itu 2 orang perawi, periwayat dia. Macam yang qiraat jugalah. 10 orang imam, 2 orang, 20 perawi. Setiap satu tu 2 perawi. Jadi Imam Ibn Jazari ni dia pilih 4 orang. So 4 orang. An a'immah ar-arba'. 4 orang imam. Sorry. 4 orang imam. 4 orang imam. Siapa? Yang pertama Ibnu Muhaisin. Ini imam yang pertama. Imam nombor 1. Ini qiraat syazah ni. Dia ada 2 orang periwayat dia. Yang pertama namanya ialah Al-Bazi. Al-Bazi. Al-Bazi dekat sini, perawi yang pertama. Perawi yang pertama dan qiraat syazah ni adalah perawi yang sama bagi imam yang kedua. Dia imam yang pertama nama dia Nafi'. Imam yang kedua nama dia Ibnu Kathir. Ini yang mutawatir lah. Imam yang kedua nama dia Ibnu Kathir, dia 2 orang perawi. Satu nama dia Al-Bazi, satu nama dia Qumbul. Maghrib tadi saya baca dengan riwayat Qumbul. So yang pertama Al-Bazi. Yang Al-Bazi itu dalam qiraat yang mutawatir dia ada, dekat sini dalam qiraat syazah pun dia ada. So kita kena faham. So dia beza dia punya rangka dia dengan orang belajar hadis. Kalau belajar hadis tu, kalau yang mutawatir, dia terima mutawatir, nama tu orang tak terima dah dalam riwayat yang maudhu' ke, yang syazah ke, syaz ke, yang ditolak hadis tu. Maksudnya kalau nama perawi tu, kalau orang belajar hadis, dia akan tengok sifat perawi tu, rijal hadis tu. Bagaimana seorang hadis tu, siqah ke dia, dhabit ke, boleh percayai ke, suhul, dia punya ingatan dia, kuatul hifzi, kuat ingatan ke, su'ul hifzi ke, lemah ingatan. Hadis dia akan tengok angle tu, perawi gitu. Maka perawi yang lemah ingatan, bila lemah ingatan, orang nak ambil riwayat dia, dia jadi masalah. Ataupun tak dhabit, tak siqah, tak boleh dipercayai. Itu kalau hadis tengok sudut begitu. Maka kita akan tengoklah ada yang tolak, yang diterima, menyebabkan matan teks atau hadis tu berdasarkan kepada dia punya sanad dia. Ada dilihat dia sudut matan, ada dilihat dia sudut sanad kalau hadis. So kalau dalam qiraat ni, dalam mutawatir ada nama dia tadi, dalam syazah pun dia ada. So pembinaan disiplin ilmu dia tu berbeza. So dalam syazah ni nama dia Al-Bazi. Yang dia riwayatkan bacaan yang dalam yang telah kita baca melalui Ibnu Katsir itu, Imam Ibnu Katsir, yang tu riwayat dia yang mutawatir. Tapi dekat sini Al-Bazi yang meriwayatkan bentuk-bentuk wajah bacaan itu yang diambil daripada Ibnu Muhaisin. Yang dekat sini maka riwayat dia syazah. Contoh macam ni. Contoh si Bazi inilah. Bazi ni dia perawi lah, periwayat. So ada seorang tok guru nama dia Ibnu Muhaisin. Dia ngajar masjid ini, masjid A. Kemudian ada namanya Ibnu Katsir, dia ngajar masjid B. Si Bazi ni dia belajar dengan masjid A, dia belajar dengan masjid B pun dia belajar. Tetapi masjid A ni namanya Ibnu Muhaisin tok guru. Yang mana Ibnu Muhaisin ni riwayat yang dia bawa ni riwayat yang syazah. Ada kelemahan begitu, begini, kelemahan banyak angle. Tetapi yang Bazi ni dia belajar juga daripada masjid B, yang mana tok guru dia Imam Ibnu Katsir. Yang mana tok guru dekat masjid B ni riwayat itu okey, betul, cukup syarat, yang 3 syarat tadi ada, semua bagus. Maka orang belakang, maksudnya yang si Bazi ni perawi, orang dekat belakang 500 tahun selepas Al-Bazi ni, bila orang buat kajian tengok, oh Bazi ni belajar dengan masjid A, belajar dengan masjid B, belajar dengan Ibnu Muhaisin, dan juga dia belajar dengan nama dia Ibnu Katsir. Maka orang kat belakang dia tahu, okey Bazi ni kalau nak ambil riwayat dia yang sahih mutawatir, yang mana jalurnya kepada Imam Ibnu Katsir. Okey. Yang Bazi tu dia belajar lah kan, semua wajah dia ambil. Kemudian yang kalau daripada wajah daripada Ibnu Muhaisin ni yang syazah. Yang belakang yang menilai dia. Ulama-ulama belakang dia yang dia
zaman dia, dia belajarlah benda tu. Maka tok guru ramai, semua dia ada. Dinilai oleh ulama-ulama yang belakang. Orang ni si Bazzi tu alim, fakih, qurra kan. Cuma dia belajar banyak tok guru. Jadi dinilai wajah-wajah yang dia ajar itu. Itu Al-Bazzi yang pertama. Yang kedua, perawi yang kedua ialah Shannabuz. Ini perawi yang kedua dalam qiraat syazah. Nama dia Ibnu Shannabuz. Tak pernah, tak biasa dengar ni. Kalau Al-Bazzi ni dia ada dalam yang mutawatir. Yang kedua Ibnu Shannabuz. So kedua-dua perawi ni sama ada namanya Al-Bazzi ataupun Ibnu Shannabuz, mereka ni ambil daripada untuk yang syazah ni dia melalui seorang pula atas dia, nama dia Syubul. Kemudian baru sampai kepada Ibnu Muhaisin. Teknikal lah benda ni. Saya cerita ni supaya tuan-tuan boleh nampak lah, begitu rupanya disiplin ilmu dalam bacaan Al-Quran ini. Okey. Itu imam yang pertama. Ini yang syazah. Imam yang kedua. Ini imam yang empat lah ni. 4 orang imam ni kan. Orang kata qiraat syazah. Ada syazah. Orang belajar qiraat 10. Tiba-tiba dengar ada orang kata qiraat 14. Qiraat 14 tu dia tambah yang 4 ni lah. Jadi nama qiraat 14. Maksudnya kalau orang kata belajar qiraat 14 tu, 10 yang mutawatir, 4 lagi yang syazah. Okey. Yang kedua nama dia Yahya Al-Yazidi. Ini imam. Siapa yang pandai-pandai pilih nama Muhaisin, Yahya Al-Yazidi ni tadi? Siapa yang pandai-pandai pun susun orang-orang ni kata syazah ni? Nama dia Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Ulama besar lah. Kan? Dia ada 2 orang periwayat dia. Yang nama pertama dia nama Sulaiman bin Hakam. Ini yang pertama. Dan juga Ahmad bin Farah. Ini yang kedua. So 2 orang perawi di imam yang kedua. Ini yang syazah lah. Riwayat-riwayat yang tak cukup syarat, 3 syarat tu. Kan ada 3 syarat tu. Dia ada kurang 3 syarat tu. Okey. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini orang belah-belah orang Kufah sanalah. Orang Iraq. Hasan Al-Basri ni imam yang ketiga. Dipilih oleh Imam Ibnu Jazari. Riwayat kalau daripada Hasan Al-Basri ni termasuk dalam riwayat yang syazah. 2 orang periwayat dia. Yang pertama Syuja', satu. Dan yang kedua ialah Ad-Duri. Ad-Duri. Ini yang kedua. Okey. Nama Ad-Duri ni, yang kedua ni, nama Ad-Duri ni, Duri ni dekat qiraat yang 7 tu ada, qiraat yang 10 tu ada nama dia. Dalam yang 7 dia ni Duri Abu Amru. Duri Abu Amru Al-Basri. Imam yang ketiga nama dia Abu Amru. Abu Amru Al-Basri. Ni yang qiraat yang mutawatir. Dia ada 2 orang perawi. Nama dia Ad-Duri dan juga As-Susi. Ad-Duri dekat yang mutawatir tu, dekat sini pun dia ada. Duri. Dekat syazah. Maksudnya Imam Ibnu Jazari dia pilih nama yang sama. Jadi Ad-Duri ni diambil, kalau jalur bacaan yang diambil daripada Hasan Al-Basri ni, so ada wajah-wajah yang ditolak. Duri ni juga dia adalah perawi kepada Imam Al-Kisai. Imam Kisai ni imam yang ketujuh. Imam ketujuh. Saya dah cerita dah sebelum ni, kita dah baca Imam Kisai. So nama Ad-Duri ni, Duri ni dia ada dalam qiraat 7 tu ada 2 kali nama dia berulang. Perawi kepada Abu Amru Al-Basri dan juga dia perawi kepada Al-Imam Al-Kisai. Dan dalam qiraat syazah nama dia orang yang sama. Dia perawi kepada Al-Hasan Al-Basri. Tengok. Maksudnya setiap perawi itu ada wajah bacaan dia ni yang dinilai, okey ni diterima, ini ambil daripada jalur ni ditolak, kan? Gitu. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah imam yang keempat nama dia Al-A'mash. Al-A'mash. Imam yang keempat. Dia ada 2 orang juga perawi dia yang dipilih oleh Imam Ibnu Jazari ialah Asy-Syanabudhi. Ini yang pertama. Asy-Syanabudhi, ini yang pertama, dan yang kedua Mutawwi'i. Ini yang kedua. Okey. So, ada 4 orang imam, perawi dia ada 8. So, 8 perawi, 4 imam. Jadi 4 imam qiraat syazah.
Yang mana kata Imam Ibn Jazari, dia kumpulkan 4 orang, sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang syazah ni. Imam dia punya lah orang yang meriwayatkan, tapi dia pilih 4 ni sebab inilah yang banyak dalam Quran, riwayat yang berterabur. Ada yang 30 juzuk, ada yang banyak. Yang lain tu sikit-sikit sahaja. So kita kenal. Ada nama je qiraat yang mutawatir, ada qiraat yang syazah, 4 imam ni secara umum. Okey. Habis tajuk tu. Kita pergi tajuk seterusnya. Iaitu kita tengok ni. Ini surah Al-Fatihah, kita dah belajar dah ni. Kalau kita tengok wajah yang mutawatir ada beberapa tempat. Biasanya ada dekat sini lah. Al-Alamin, ni tempat pertama. Dia Al-Alaminah. Tempat pertama kan. Kemudian dia ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum. Sini ada. Ada Ar-Rahmanir Rahim, ada idgham kabir 2. Maliki Yaum dengan Maliki Yaum. Ni ada 2 wajah kat situ. Kan? As-Sirat ni, ni tempat yang keempat. Dia ada As-Sirat dengan Sad, ada Sin, As-Sirat dan juga dengan Ishmam, Az-Zirat. So situ tempat yang keempat. Kemudian Sirat yang ni juga. Ni yang ada alif lam. Ini tak ada alif lam. Ni tempat yang kelima. Okey. Kemudian alaihim. Ni yang keenam. Dia ada alaihim, ada alaihum, ada alaihimu. Ni semua mutawatir. Ambil betul daripada Nabi SAW. Ni tempat yang 6, ni yang ke-7. Alaihim yang kedua. Alaihim boleh, alaihum boleh, alaihimu boleh. Ikut riwayat masing-masing. Kemudian waladdallin, ada waladdalinah. So kalau kita tengok dekat sini, kita nampak lebih kurang ada 8 tempat dalam surah Al-Fatihah yang mana ini adalah khilaf-khilaf yang mutawatir. Wajah-wajah yang boleh baca dalam salat. Tapi kita ni ikutlah adab dia, siapa punya riwayat siapa. Ini yang mutawatir. Bagi nampak balik, refresh balik kan. Wajah. Okey, kita pergi pula terus kepada yang betul-betul yang syazah. Ini ada. Okey. Mana slide akhirat. Okey, baru kita masuk kepada yang syazah. Tadi lebih kurang ada 8, ke lebih kurang bawah 10 lah yang mutawatir. Yang syazah ni ada berapa tempat? Semua ada lebih 70 tempat. Surah Fatihah saja lebih 70 tempat. Sebab apa? Banyak sangat. Jadi cuba bayangkan, yang kita belajar mutawatir tu lebih kurang 10 tempat. Yang syazah ni ada 70 tempat lebih. Betapa para ulama dulu, salafus saleh, para alim ulama, orang bidang-bidang pencangkuan ni nak jaga hafazan tu. Letakkan syarat-syarat dia, wajah yang salah, yang bersalahan ni dia tolak tepi tu je. Surah Fatihah aja ada lebih kurang tu 70 tempat wajah syazah. Wajah syazah tu apa? Yang tidak menepati tiga syarat tu. Ada dekat mana ditulis? Dalam kitab-kitab tafsir, dalam hadis-hadis Nabi, dalam kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa, kitab-kitab nahwu. So banyak tempat. Dalam hadis pun ada. Hadis tu mutawatir. Dia beza hadis dengan qiraat. Hadis tu mutawatir menceritakan tentang bacaan Quran. Mutawatir hadis tu. Tapi bacaan yang ada dalam hadis mutawatir tu, bacaan tu adalah bacaan syazah. Sebab qiraat dia diambil mul'i bacaan. Dia bukan diambil mul'i tulisan. Hadis Nabi, dia ada beberapa bentuk lah tahammul dia. Tapi kalau qiraat tu dia kena ambil bertalaki betul lah daripada tok guru sampai kepada Nabi SAW. Wajah-wajah bacaan itu. Ulama kata gitu, memang sampai kepada Nabi. Tapi kalau hadis, dia ada. Boleh jumpa dalam hadis ada wajah-wajah bacaan, tapi dia termasuk wajah yang syazah. Walaupun hadis tu hadis yang sahih. Sebab tak ada wajah riwayat itu yang diriwayatkan oleh imam yang ke-10 tu, yang mutawatir tu tak ada daripada jalur-jalur sanad mereka. So agak teknikal sikit. Tuan-tuan dengar je lah kan. Dah ngaji qiraat, macam ni lah rupa dia. Okey, kita tengok wajah syazah ni Fatihah aja. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu aja. Dekat situ ada berapa tempat syazah? Ada 2 tempat dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim tu kita rasa macam okey, tapi sebenarnya ada tempat yang syazah. Dia ni dibaca yang pertama pada tempat Bismi tu, ada yang membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syazah tu ada. Bisumallah. Siapa yang baca itu? Dibaca dalam riwayat syaz, dia ni dibina atas wazan hudia. Huda. Semua huda. Bahasa, dia ada bahasa dalam kata nama, dia ni
dinukilkan dalam kitab Tajul Urus. Ada bentuk macam itu. Dalam kitab-kitab Arab ni ada riwayat yang mengatakan baca dengan bisuma. Kalau kita tengok Mu'jam Qiraat, dia akan tuliskan sumber dia. Bisuma. Bisuma. Kemudian tu satu tempat. Syazah lah ni. Kemudian tempat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu sepatutnya baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Milham. Kalau kita baca wasal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada wajah syazah yang dibaca dengan malham. Bagi atas. Ada. Ini dibaca oleh siapa? Dibaca oleh Al-Imam Al-Kisai. Imam yang 7 tu, yang nombor 7 nama dia Al-Kisai. Ada. Al-Kisai ni, dia ada daripada jalur bacaan dia, ada satu wajah bacaan dia baca dengan bagi atas pada mim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu imam qiraat yang mutawatir tu. Namanya Imam Kisai, ada wajah syazah daripada dia. Dia ambil daripada tok guru dia yang dia belajar dengan bagi atas. Walaupun dia mutawatir, tapi sebenar ini wajah syazah dia. Bawah Imam Al-Kisai. Dibaca oleh Al-Kisai daripada sebahagian orang Arab. Membaca dengan baris fathah bagi atas pada huruf mim tu yang dimatikan dan silah pada alif. Mim tu kemudian dia malhamdulillah. Tengok ada dalam kitab-kitab Al-Bahrul Muhit. Kalau saya tengok sini dalam rujukan ni Bahrul Muhit. Dalam kitab tafsir ada wajah gitu. Bila kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tafsir, kita belajar tafsir, kalau kita Arab lah, dia akan tulis gini, Bismillahirrahmanirrahim ni syarah bla 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 lagi ni. Lepas tu dalam kitab tafsir dia kata ada sebahagian Arab membaca begini. Tu keluar wajah ni. Ada sebenarnya. Jadi ulama-ulama qurra ni dia tengok, oh ini wajah ni ada bagi atas, tapi sebenarnya tak ada. Dari sudut bacaan nak teris, ini jalur ni siapa yang bawa wajah bacaan ni? Tak, ini tak ada dalam bacaan yang mutawatir. Maksudnya sanad bacaan bagi atas ni tak ada. Jadi dia jadi mutawatir. Itu yang kedua. Okey, habis tu ayat yang pertama. Ayat pertama. Kemudian kita masuk, so ada dua tempat dekat sini. Kemudian dia masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekat alhamdulillah ni, dia ada dia semua dia ada 11 tempat. Ayat yang pertama tadi ada 2 tempat. Ayat yang kedua ni ada sebanyak 11 tempat wajah syazah. Ni dia bagi yang 4 dulu. 4 dia. Pertama, dia baca alhamdulillah. Sepatut kita baca biasa kan, alhamdulillah. So ada wajah bacaan baca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada lagi tu orang Melayu tak baca lah macam tu kan. Tapi maksudnya bila kita tengok ni, ulama jaga bacaan ni bukan senang, susah sebenarnya. Siapa yang baca macam ni? Dia kata Ibrahim bin Abu Ublah. Dia kata huruf lam dibaca dengan baris depan. Di baris depan mengikut lafaz jalalah. Tengok ada bentuk bacaan disebabkan dal tu alhamdu, yang betul kita alhamdulillah kan. Tapi ada setengah bangsa Arab ni dia payah daripada du li kan. Du nak turun kepada li, bagi depan nak bagi bawah payah. Dia punya mulut dia tu payah nak baca. Jadi dia baca alhamdulillah. Kita alhamdulillah betul kan? Tapi Arab ni ada. Dia banyak kabilah, banyak suku kaum, ada yang dia payah nak sebut kan. Alhamdulillah tak boleh sebut, tapi dia biasa sebut kalau du, lepas itu huruf lepas itu mesti nak bagi depan juga. Gitu. Itu jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Jadi mudah. Bahagi dialek dia. Dialek dia mudah nak sebut. Macam kita lah ada Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, Selangor kan. Jadi ada Arab ni yang lidah dia mudah macam tu. Tetapi tak ada wajah bacaan tu diambil daripada Nabi SAW. Maka dia masuk dalam kategori yang dikatakan sebagai syazah. Okey, pertama dulullah. Kemudian yang kedua, disebut ni saya baca sini diikuti dengan huruf dal sebelum juga dia baris depan. Dikatakan juga ia adalah bahasa untuk sebahagian Bani Rabi'ah. Dia kata ni. Bani Rabi'ah ni puak-puak suku kaum nama dia orang Rabi'ah. Arab ni. Arab Rabi'ah ni baca je ni alhamdulillah. Syazah. Arab
syazah kan. Nampak tu. Okey, diriwayatkan bacaan ini adalah hasan. Adalah bentuk-bentuk riwayat disebutkan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Kita dulillah kan. Alhamdulillah. Dia macam tu. Ini dia kata apa sini? Al-Hasan Al-Basri, Zaid bin Ali, Al-Haris bin Usamah bin Lu'ay, Ibrahim bin Abi Ublah. Huruf dal dibaca dengan baris bawah, diikuti huruf lam berbaris bawah. Ini adalah ganjil daripada bacaan sebelumnya kerana mengikut barisnya yang berbaris bawah. Itu mu'rab, berubah bagi huruf dal. Dan contoh ini di sisi Ibnu Jinni. Ada dalam kitab namanya, kitab Ibnu Jinni ni, kata kitab dia, kitab Muhtasib. Membincangkan tentang wajah-wajah syazah. Siapa yang baca macam ni tadi? Al-Hasan Al-Basri. Tengok tadi yang kira syazah tadi, imam yang ketiga kan. Nama dia Al-Hasan Al-Basri. So ada daripada riwayat alhamdulillah. Tu, syazah. Tak terima. Tak ada. Dia tak masuk dalam 3 syarat. Tak sah sanad dia. Tak ada. Kemudian kita tengok yang ketiga pula, alhamdulillah. 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 Bagi atas. Alhamdulillah. Ada. Arab pun baca macam tu juga. Nak cerita payah nak jaga bacaan tu. Kalau tak dijaga sanad betul-betul. Yang ketiga ni dia kata apa? Al-Hasan. Al-Hasan dibaca huruf lam dengan baris atas mengikut kepada nasab huruf dal. Ia adalah bahasa bagi sesetengah kabilah Qais. Jadi ada kabilah namanya kabilah Qais. Orang Arab juga ni. Dibaca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tengok tu. Kita biasa Arab ni kan. Kita tak tahu kita bukan Arab kan. Tapi bila kita belajar ni, Arab pun pening baca. Ini kan pula kita Melayu ni. Tak boleh baca sebut lebih kurang ni. Okey lah. Arab pun serabut kan. Punya banyak wajah dia kan. Okey. Kita tengok lagi. Kemudian yang keempat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang baca gitu dia kata? Sufyan bin Uyainah. Ru'bah bin Al-A'jaj, Harun Al-Atki, Zaid bin Ali. Menurut At-Tusi, ini ulama lah yang mengkaji bidang bacaan ni, menasabkan huruf dal. Baris dal tu dia, bariskan atas adalah bacaan Quraisy dan Al-Haris bin Usamah bagi Lu'ay. Maksudnya ada bacaan Quraisy daripada orang Quraisy sendiri, dia ada satu bentuk wajah bacaan sebutan dia dengan alhamdulillah. Dia tak baca dengan alhamdulillah. Kan? Okey. Bila kat sini je kita nampak Arab Quraisy sendiri pun kalau bacaan tu tak ambil betul daripada Nabi, tak jaga betul-betul bacaan baris dia, boleh berubah. Alhamdulillah. Kan? Arab Quraisy tu. Arab Quraisy. Tapi ini yang syazah. So ada 70 tempat. Ini baru 4 tempat. Okey. Kita pergi lagi, tengok lagi apa. Bila kita tengok ni baru nampak, ya Allah, ya Tuhanku, payahnya lah ulama-ulama dulu nak pastikan bacaan itu betul, tepat, betul sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Okey. Kita tengok lagi terus, masih pada ayat yang kedua. So semua tadi 2 campur 4 dah, kita dah ada 6 dah kat sini kan. Tadi 2 kat bismillah. Sini dah ada 4, so dia jadi 6. Okey, kita tengok lagi. Kemudian perkataan Allah tu pula. Dekat Allah tu dia ada 3 kat sini. Alhamdulillah kan. Dia ada yang pertama ni, yang kelima. Yang kelima ni dibaca oleh Kisai. Perkataan lah tu. Dia kata apa? Qutaibah an Kisai. Nama dia Qutaibah an Kisai. Dia dibaca oleh Qutaibah daripada Kisai dengan imalah alif. Macam mana bunyi dia? Alhamdulillah. Dia imalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah. Bukan lillah. Lah tu dia baris dengan imalah. Imalah masuk baca condong. Alhamdulillah. Baca dengan imalah alif. Jadi alif lillah kan, 2 harakat tu baca dengan imalah. Alhamdulillahi Rabbil. Syazah jadinya. Ada Arab. Qutaibah an Kisai. Daripada siapa? Imam Kisai tadi. Kita belajar Imam yang ke-7 nama Imam Kisai kan. Ni riwayat daripada Imam Kisai yang mutawatir tadi. Yang jalur bawah dia. Maksudnya Imam Kisai tu dia ada banyak riwayat, dia tu ada riwayat yang syazah. Tu
tok guru mana dia jumpa tu, dia belajar tak ada. Ulama belakang kaji. Oh, ada rupanya. Dulillah kan. Right. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ni ialah dibaca dengan dibaca oleh As-Safrawi. Dibaca dengan imalah ringan. Imalah ni ada. Imalah berat, kubra nama dia. Lillah, ada imalah yang ringan. Imalah yang ringan ni apa? Yang ringan. Dia tak baca dengan dulillah. Dulillah. Kan? Dulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulillah. Tadi dulillah. La tu imalah kubra nama dia. Kalau dulillah itu imalah sughra ataupun disebut sebagai imalah yang ringan. Nanti saya akan cerita kat tuan-tuan. Imalah ni condong bunyi ni, dia ada ulama pecah, ada pecahan dia. Kita tengok satu. Ni kita ambil yang ni dulu. So yang besar dia kerangka kalau imalah tu ada dua. Satu dia kata imalah kubra, kemudian imalah sughra. Kalau macam saya baca biasa, kalau wadduha saya akan baca dengan wadduha. Wadduha tu imalah kubra. Itu dibaca oleh antaranya ialah Imam Hamzah. Ada dibaca dengan oleh Nafi', iaitu daripada riwayat Warsh, dibaca dengan imalah sughra yang ringan tadi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu imalah sughra yang ringan. Inilah yang sini. Dekat sini dia baca yang nombor 6 tu dia baca dengan imalah yang ringan. Alhamdulillahi rabbil, bukan dulillah. Dulillahi rabbil. Syazah ada baca tu. Siapa dia? Safrawi. Tengok ulama jaga. Dia diambil. Macam ini, macam mana kita nak zahirkan dalam tulisan? Cannot. Tak boleh. Melainkan benda tu kena ambil secara talaqi, musyafah, ada guru tengok, dengar sebutan. Bukan setakat dengar, tengok mulut dia macam mana. Sebab itu bila bacaan tu kena tengok talaqi, musyafah. Talaqi bertemu guru dengan murid, musyafahah tu dia ambil bacaan tu daripada mulut dia tu. Nak tengok mulut tu gerak macam mana. Buka, tutup, ada ismam ke, senyum ke, tu punya dijaga oleh ulama-ulama. Okay. Bunyi itu satu. Le dengan leh kan. Lebih kurang kan. Okey. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 dia kata dekat sini, Ba'dul Arab, dibaca oleh sebahagian orang Arab. Satu dia kata. Kemudian disebutkan hikayat daripada Abu Zaid, katanya didengari dari Al-Kisai. Ya, saya kira bagi laluan untuk azan.
Alhamdulillah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Kita habiskan ayat yang kedua ni sikit lagi. Okey, seterusnya yang ketujuh, wajah syazah yang ketujuh. Yang ketujuh daripada 11. So ayat yang kedua ni dia ada 11 tempat semua. So ni yang ketujuh. Yang ketujuh ni tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bunyi macam tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan pelik bunyi dia kan? Kita lah rasa pelik tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada wajah syazah. Ada sebahagian Arab yang baca gitu disebutkan dan dikatakan ada juga riwayat begini diambil daripada Al-Imam Al-Kisai. So dia tak ada dalam sanad yang sahih, yang sah sanad dia. Itu yang ketujuh. Okey. Kita terus pada perkataan yang seterusnya iaitu pada perkataan Rabbi pula. Alhamdulillah Rabbi. Rabbi pula ada berapa tempat? Kat Rabbi ni. Rabbi ni ada 4 tempat wajah syazah dia. So ada yang membaca dengan Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Dia baca dengan Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Siapa yang baca? Dia kata. Ibnu Al-Jazari mengatakan daripada Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari, Rabbul Alamin dengan baris depan, dhammah. Dan sendaran ia diambil daripada bacaan Arab. Ada Arab baca Rabbul Alamin. Dihikayatkan dari orang Arab, bacaan baris sebelah atas adalah bagi menunjukkan perbuatan dan baris depan menunjukkan mubtada. Ini dari sudut nahwu dia lah. Ada yang membaca dengan Rabbul Alamin. Daripada sebahagian pada Arab ni. Dia tak baca dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Sebab dia ada di sudut nahwu dia tu. Arab ni ada jenis bangsa suku-suku kaum yang baca begitu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga syazah. Rabbal Alamin. Siapa yang baca dengan bagi atas ini? Kat sini dia tulis. Dibaca oleh Zaid bin Ali, Abu Zaid Kisai. So banyak daripada Imam Al-Kisai, Imam yang ke-7. Ini juga ada daripada Kisai. Abu Aliyah, Isa bin Umar. Jadi mereka ni menasabkan, maksudnya baris diletakkan baris atas pada huruf ba tu. Jadi Rabba. Dengan tujuan dia apa? Tujuan dia sebagai madah. Madah ni maksudnya sebagai pujian kepada Allah SWT. Jadi kalau dari sudut bahasa ni, nahu-nahu ni, kalau baris atas ni dia nak menunjukkan satu bentuk pujian, madah, satu pujian kepada Allah. Jadi ada sebahagian mereka ni riwayat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu wajah syazah. Kita tak buatlah macam tu kan. Okey. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yang 10 ni dibaca macam mana? Huruf hamzah. Huruf hamzah disukunkan. Al-Akhbari, Abul Baqa Al-Uqbari.
Abul Baqa Abdullah bin Al-Husain, Abdullah Ibnu Husain Muhibbuddin dinakalkan daripada Ibnu Jinni. Maksudnya wajah yang ke-10 ni dibaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamin, ada. Jenis suku kaum yang baca Alamin, ada. Daripada Abul Baqa, dia kata Abdullah bin Husain, ada sebahagian riwayat yang baca begitu. Tapi ini bacaan yang syazah. Rabbil Alamin. Huruf hamzah disukunkan. Sepatutnya alamin kan, tapi dia sukunkan pada hamzah alamin. Okey, itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 syazah juga membaca huruf alif dengan imalah. Ini diambil daripada riwayat Qutaibah daripada Al-Imam Al-Kisai. Imam Kisai, imam yang ke-7 tadi. Dia baca macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin kan, imalah. Alamin. Tadi adalah kan, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alamin. Itu dibaca dengan imalah. Arab juga ni. Ada riwayat daripada Qutaibah Al-Kisai. Ada riwayat saya. Jadi bila kita nampak ini, bukan senang sebenarnya nak memastikan bacaan yang kita baca ada mutawatir. Kita dapat dah selesai Quran tu, jadi senang. Tapi kalau kita tengok surah Fatihah ni aja dah ada 70 wajah. Yang mutawatir tadi ada dalam 8 kan, bawah 10. Yang syazah, yang salah baca, maksudnya orang Arab yang salah baca surah Fatihah ni dekat 70 tempat. Arab. Kita orang Melayu baca Fatihah baca salah okey kan. Arab pun salah kan. Kat riwayat berpusing-pusing, Arab pun buat salah. Ini kita Melayu boleh baca, ada bunyi tu 1000 rahmat dah. Kan Arab kan. Jadi bila kita belajar ni nampak begitulah ulama-ulama ni menjaga bacaan itu dengan sebaik mungkin. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu dekat ayat 2, insya-Allah nanti kita pergi lagi tengok ayat 3 sampai ayat 7. Banyak lagi wajah-wajah syazah yang lain yang boleh kita fahami bahawa Arab ni pun berbolok juga dia baca, dan mereka ni membaca ada yang tak menepati sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dijaga dengan sebaik. Itu yang saya katakan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la madhurra wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.